Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, untuk pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, kali ini kita akan bincang satu tajuk daripada bidang akhlak Islamiyah, ya. Okey. Tajuk yang akan kita belajar pada kali ini ialah konsep pahala dan dosa. Dalam buku teks, muka surat 218 hingga 222. Okey, perkara pertama ataupun tajuk pertama yang akan kita bincang ialah berkaitan dengan pengertian ataupun maksud pahala dan dosa. Kita lihat maksud pahala dulu, ya. Maksud pahala dari segi bahasa ialah ganjaran baik. Ganjaran baik. Okey. Dari segi istilah pula, pahala ialah ganjaran baik yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia. Sini satu markah lah kalau kita jawab dalam kuasa dah. Ganjaran baik yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia. Siapa dekat tu baru satu markah. Ganjaran baik kerana apa? Kerana manusia itu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dua perkara ni, dua benda ni kena ada dalam maksud dari segi istilah. Ganjaran baik yang dikurniakan oleh Allah kepada hamba-Nya yang mematuhi perintahnya dan menjauhi larangan. Itu maksud pahala. Okey, manakala dosa pula dari segi bahasanya ialah balasan buruk. Hukuman ataupun balasan. Jadi kalau tadi pahala ganjaran, dosa ni adalah balasan, ya. Balasan buruk tu pada bahasa. Pada istilahnya, dosa ialah balasan buruk yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kerana apa? Mereka ini melakukan sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah. Atau dengan erti kata lainnya, meninggalkan segala perintahnya. Buat perkara yang Tuhan larang. Ya, itulah dosa. Okey, jadi ada dua perkara inilah dalam pengertian dosa dari segi istilah. Okey? Seterusnya kita lihat pula istilah-istilah lain yang disebut dalam Al-Quran berkaitan dengan pahala. Perkataan pahala dalam Al-Quran disebut as-sawab, al-ajru. Kita fahamlah ni makna dia balasan, ya. As-sawabu al-ajru. Manakala perkataan dosa pula dalam Al-Quran disebut banyak, ya, dengan kalimah-kalimah tertentu. Okey, antaranya yang pertama az-zambu, al-khati'atu, as-sayyi'atu, al-isyanu, al-fasadu, wal al-ismu, ya. Ada 6 ni. Jadi pelajar ke-6 ni kalau boleh sebaik-baiknya hafal lah. Supaya apa? Bila ada dalam peperiksaan, terutamanya bahagian A, mungkin dia akan bagi X. Nah, dia senaraikan 6 ni 10 X. Apa dia? Merujuk kepada perkataan dosa. Tak ingat, tak boleh jawab. Rugi dah kita situ 1 markah. Tak? Okey? Jadi apa-apa hal pun kena hafal lah. Kalau kita dah ingat, insya-Allah tidak ada masalah. Okey? Orang yang berbuat kebaikan walaupun sebesar zarah, pasti Allah akan membalasnya dengan pahala. Begitu juga sebaliknya. Jika dia buat dosa, maka akan dikenakan azab ataupun seksaan. Okey, kenapa perlunya balasan ini? Okey, balasan ini sebenarnya adalah sebagai neraca keimanan. Neraca ataupun penimbang, ya. Penimbang keimanan kita. Gitulah lebih kurang. Kita nak kata, nak khabar sama ada kita ni patuh ataupun tidak. Kalau kita ikut, maka kita dapat pahala. Jika kita ingkar, maka kita telah menempah dosa. Itulah lebih kurangnya. Itulah perlunya ada dosa dan pahala, ya. Okey?
Kita lihat pula pembahagian dosa. Bila sebut dosa, dosa ni sebenarnya ada dua jenis. Ya. Ada dua jenis. Pahala tak ada jenis. Dosa ada dua jenis. Iaitu yang pertama dosa kecil. Yang kedua dosa besar. Okey, dosa kecil tu apa dia? Iaitu segala kesalahan yang mana yang berada di luar batasan hukum had yang maksud dia hudud. Makna katanya segala perbuatan, segala kesalahan, segala perkara yang dia buat ni di luar batasan hukuman dan siksaan di akhirat yang mana larangannya tidak disertai dengan ancaman kemurkaan dan siksaan Allah. Senang ceritanya tidak disebut dosa ini dalam Al-Quran. Yang tak ada dalam Al-Quran itu adalah dosa kecil. Contoh dia apa? Buang sampah merata-rata, buat perkara yang melarakan. Okey, itu semuanya adalah dosa kecil. Manakala dosa besar pula ialah dosa yang disebut dalam Al-Quran. Disebut akan azabnya dalam Al-Quran. Tengok baik tu, ya. Tuhan sebut dalam Al-Quran akan siksaan bagi orang yang melakukan dosa-dosa besar. Banyak dosa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran Tuhan sebut apa? Antaranya berzina, hukuman zina, mencuri, minum arak, berjudi, ya, membunuh dan sebagainya. Okey? Itulah pembahagian dosa. Jangan tukar, jangan lupa sudahlah, ya. Okey? Kita pergi pula kepada faktor-faktor yang membawa kepada pahala. Banyaknya pahala seseorang. Okey, apa yang boleh kita buat untuk menambahkan pahala kita. Antara faktor yang membawa kepada pahala ialah yang pertama sekali, sentiasa berusaha melakukan kebaikan. Belum-belum melakukan kebaikan. Tahu amalan-amalan sunat yang boleh kita buat. Kita buat. Ikut segala sunnah Nabi. Semuanya kita sentiasa berusaha untuk buat. Okey, yang keduanya berkawan ataupun mencari kawan yang baik. Kerana kawan yang baik ni sentiasa akan menegur jika kita leka, terlalai, tersilap, ya. Dia tak nak lihat kita melakukan kemungkaran. Bukan dengki tapi kerana kasih dan sayang. Okey, dan yang ketiga memperbanyakkan amal kebajikan. Kalau tadi berusaha buat kebaikan, yang ni perbanyakkan lagi. Istiqamah melakukan amal kebajikan, ya. Okey, dan yang keempatnya berusaha mendalami ilmu agama, cari ilmu supaya kita ni tidaklah orang kata buat perkara yang sia-sia. Okey, tuntutlah ilmu selagi hayat di kandung badan ni, cari ilmu dan beramal dengan ilmu. Okey? Seterusnya kita lihat pula faktor-faktor yang membawa kepada dosa. Ya, sebut dosa, ingat azab, seksa, resah, gelisah dan sebagainya. Tak? Okey, antara faktor yang membawa kepada bertambahnya dosa seseorang ialah yang pertama menurut hawa nafsu. Terhasut dengan hasutan syaitan. Kan? Okey, yang kedua kerana bergaul ataupun terpengaruh dengan kawan yang menyimpang daripada batas syariat. Hati-hati memilih kawan. Okey, kawan yang baik akan sentiasa ajak kita buat baik. Tapi sebaliknya bagi kawan yang banyak melakukan perkara-perkara mungkar, maka sudah barang tentu dia nak ajaklah kawan dia. Dan kawan yang berkawan dengan dia pun mudah terikut. Okey, sebab itulah kita kena cari kawan yang baik. Yang ketiganya kurang didikan agama. Malas cari ilmu, belajar. Tetapi tidak menghayati. Okey, itu yang kita cepat tewas. Tidak ada benteng, pelindung. Okey, lemah iman. Mudah terpedaya dengan hasutan syaitan. Okey, tadi kurang didikan agama. Ini lemah iman. Kerana tidak hayati tadilah. Ya? Jadi jahil. Tak tahu. Maka mudahlah terpengaruh. Ya? Okey. Seterusnya kepentingan pahala dan dosa. Apa perlunya ada pahala dan dosa? Kenapa Allah sediakan pahala dan dosa? Tak lain tak bukan supaya kita lebih yakin bahawa setiap amal perbuatan kita ini akan dapat perkiraan. Jadi kita lebih berwaspada lah.
Kita yakin akan apa yang kita buat ni nanti akan ada pembalasan. Okey? Jadi kita akan sentiasa jaga diri kita. Kalau kita tahu apa itu dosa, apa itu pahala. Yang kedua, dapat memperlihatkan tahap sebenar kehambaan manusia di sisi Allah. Apakah dia ni ingkar, apakah dia ni patuh, ini semua dapat dilihat daripada dosa dan pahala yang dia cari. Dia bawa bekal masa atas dunia ni. Okey, itu pada individu, pada masyarakat dapat mengukuhkan perpaduan. Kerana apa? Ahli masyarakat tahu tentang dosa dan pahala. Ahli masyarakat berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, mencari pahala. Okey, seterusnya dapat mengukuhkan perpaduan lah. Dan mengelakkan berlakunya malapetaka serta kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey, dan seterusnya bagi negara pula, negara yang rakyatnya sentiasa beramal dengan amalan yang baik kerana tahu akan dosa dan pahala, insya-Allah dapat mempertahankan integriti negara. Seterusnya mengekalkan keamanan negara, rakyat hidup dalam aman dan harmoni. Okey? Dan yang akhir sekali, kita akan lihat juga antara usaha-usaha untuk meningkatkan keimanan melalui konsep pahala dan dosa. Bila tahu pahala dan dosa, kita akan sentiasa berusaha. Dari segi individunya, individu tu buat macam mana? Okey, individu akan sentiasa melakukan amal soleh serta niat yang ikhlas sebagai bukti keimanan kepada Allah. Kerana tahu akan dosa dan pahala, maka dia berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh. Sentiasa bertaubat kepada Allah kerana takut berada dalam dosa. Ya. Sentiasa cari ilmu agama tu dari segi individu. Individu juga akan sentiasa cari ilmu, berkawan dengan kawan yang baik. Banyak ya usaha-usaha yang kita boleh tambah lagi. Okey, dalam masyarakat pula macam mana? Pemimpin masyarakat mengadakan program pengimarahan masjid supaya masyarakat pergi semayang berjemaah. Okey, ataupun supaya masyarakat ni dapat melakukan aktiviti yang baik. Okey? Sentiasa mengeratkan hubungan silaturahim dalam masyarakat. Tahu akan dosa dan pahala, maka kita akan jaga hubungan sesama ahli masyarakat. Tak nak cari pasal bergaduh dan sebagainya. Okey, dalam negara pula para pemimpin ataupun pihak berkuasa, ahli agama menguatkuasakan undang-undang atas individu yang melakukan dosa. Supaya apa? Orang lain dapat ambil pengajaran. Dan mereka yang buat dosa tadi, bila dah ada hukuman, tak nak buat lagi dah. Okey? Dan begitu juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam masyarakat. Pemimpin sentiasa menitik beratkan kepada rakyat supaya melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mengadakan kempen-kempen, mengadakan ceramah dan sebagainya. Memberi ilmu kepada rakyat. Sama ada disebarkan dalam media-media, dalam televisyen, dalam Facebook dan sebagainya. Media-media tertentu yang boleh dicapai ataupun didengari oleh rakyat secara umumnya, ya. Sekadar itulah untuk tajuk konsep pahala dan dosa. Okey. Jadi Ustazah tinggalkan satu soalan untuk kita bincang nanti dalam grup Telegram, ya. Iaitu bagaimana cara untuk meningkatkan kualiti akhlak dalam kalangan masyarakat hari ini. Nah, kita tengok masyarakat kita macam mana. Okay, kita bincangkan dalam bentuk kebat. Pastikan sediakan dalil lah, ya. Okey, sekadar itu untuk kali ini semoga dibukakan pintu hati para pelajar untuk beroleh ilmu dan mengamalkannya untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.